Assalamualaikum kelas, apa khabar semua? Okay, kita sambung lagi kelas hari ni. Jadi ni hari kelas terakhir kita. Macam mana perasaan masing-masing? Dah nak tamat tingkatan 4 dah. Tahun depan tingkatan 5 kan? Dah bersedia ke? Sedia belum? Okey, hari ni kita akan belajar bab 2 iaitu perumahan poultry. Dalam bab perumahan poultry ni kita akan tengok apakah bahan-bahan dan peralatan yang kita gunakan dalam perumahan poultry. Kita juga akan tengok reka bentuk. Reka bentuk ni dari segi reka bentuk bumbung, lantai, dinding untuk ayam dan puyuh lah. Kemudian kita akan tengok pula reka bentuk luar dan dalam susun atur peralatan dalam reban dan akhir sekali susun atur di ladang. Okey, kita tengok pula tujuan perumahan poultry ni. Okey, tujuan perumahan poultry ni adalah untuk melindungi ternakan daripada cuaca panas dan hujan. Okey, yang kedua, melindungi daripada puyuh dan ayam ni daripada serangan haiwan pemangsa. Haiwan pemangsa, siapa haiwan pemangsa ni? Haiwan pemangsa contohnya ular, biawak ataupun helang. Mangsanya puyuh dan ayam lah. Dan yang ketiga, untuk mengawal dan mencegah penyakit yang boleh berjangkiti ternakan kita. Yang keempat, meminimumkan kos pengurusan. Kalau kita ada perumahan bagi ayam dan puyuh kita ni, mestilah kita dapat kurangkan kos pengurusan. Dan yang terakhir, untuk memastikan tumbesaran ayam ataupun puyuh dalam keadaan yang baik dan secara optimum. Okey, 2.2.1 menyenaraikan bahan dan peralatan dalam menyediakan perumahan ayam dan puyuh. Kita akan guna alatan tangan dan ada juga bahan. Okey, untuk alatan tangan, kita ada APG, pensel, sesiku L, kikir parut, pita pengukur, tukul kuku kambing, gergaji puting, mesin gerudi mudah alih, stapler dan dawai pemotong dawai mata punai. Okey, yang kedua, bahan. Kita ada pemegang pintu, engsel untuk melekatkan pintu sangkar, skru 1/2 inci dan skru 1 inci, kayu spine dan dawai mata punai PRC berukuran 1/2 kali 1/2 inci. Okey, bagi perumahan ayam, struktur bumbung dan atap reban kita guna struktur bumbung yang bahan daripada kayu dan atap aluminium. Struktur reban dan satu lagi kita guna struktur reban yang menggunakan bahan besi ataupun aluminium. Okey, kalau untuk reban terbuka, kita akan gunakan selalunya jenis atap aluminium nipis. Untuk tujuan dia adalah kurangkan haba panas. Lalu kita guna kayu 4x4 inci. Dan bagi reban tertutup pula, kita selalunya guna aluminium tebal lah. Okey. Bagi dinding reban pula, bagi reban terbuka, kita guna bahan kayu sebagai struktur reban. Dan seterusnya, dawai mata punai BRC sebagai dinding, bidai plastik. Okey, bidai plastik ni kita selalunya guna untuk tutup keseluruhan dinding reban waktu malam ataupun waktu hujan. Okey, bagi reban tertutup pula, kita guna bahan aluminium. Kemudian expanded polystyrene ESP sandwich wall. Okey, ini adalah sesuai digunakan bagi reban tertutup untuk daya pembalikan haba yang tinggi. Bagi lantai reban pula, keseluruhan ruang dalam dan luar berlantaikan simen konkrit. Okey, ketebalan konkrit selalunya 76 mm. Reban jenis lantai tinggi, kita gunakan kayu sebagai lantai dan mesti guna konkrit lah di bahagian bawah lantai reban. Okey, kita tengok perumahan puyuh pula. Okey, bagi perumahan puyuh, selalunya reban dia bersaiz kecil lah sebab saiz puyuh pun kecil. Okey, dia bina ikut bilangan puyuh. Okey, bahan perumahan puyuh, kita guna bahagian reban bumbung atau atap daripada nipah atau aluminium. Okey, dinding pula kita guna dawai punai atau BRC berukuran 1/2 inci kali 1/2 inci. Kerangka reban pula kita guna kayu berukuran 1 inci kali 3 inci.
lantai pula kita guna konkrit dengan ketebalan 76 mm. Okey, bagi sangkar puyuh pula, kita ada 4 jenis sangkar, iaitu sangkar biasa bertingkat, sangkar biasa bersekat. Okey, sangkar biasa bersekat ni dia ada sekatan lah dekat tengah-tengah sangkar tu. Okey, seterusnya sangkar bertingkat tanpa sekatan dan sangkar khas pembiakan. Okey, sangkar biasa ni 610 mm panjang kali 475 mm, lebar kali 254 mm, tinggi untuk 25 ekor puyuh. Okey, kalau sangkar bersekat 914 mm panjang kali 305 mm, lebar kali 203 mm, tinggi untuk 25 ekor puyuh. Kemudian sangkar bertingkat, kita tengok 1219 mm panjang kali dengan 610 mm, lebar kali dengan 305 mm, tinggi bagi 50 ekor. Kalau 100 ekor kita doublekan ukuran. Okey. Sangkar khas pula. Selalunya kita guna 3 ekor. 3 ekor ni apa? 1 ekor ayam jantan dan 2 ekor ayam betina. Okey, untuk pembiakan, kita saiz ukuran dia bagi sangkar puyuh, khas pembiakan 203 mm panjang kali 406 mm, lebar kali 203 mm, tinggi. Bilangan ternakan untuk setiap 1 meter persegi pula. 1 meter persegi ni maksudnya 1 meter kali dengan 1 meter. Okey, jadi 2 kali 1 meter, jadi 1 meter kuasa 2, 1 meter persegi kan. Okey, untuk ayam pedaging, bilangan ternakan dia 6 hingga 8 ekor untuk 1 meter persegi. Okey, ayam penelur 12 hingga 14 ekor untuk setiap 1 meter persegi, dan puyuh 90 hingga 100 semasa peringkat perindukan, 60 ekor selepas umur 10 hari, 40 ekor selepas 42 hari iaitu peringkat pengeluaran, iaitu bertelur. Reka bentuk bumbung reban pula kita ada 4, iaitu bentuk biasa yang kita selalu tengok. Yang kedua, bentuk 2 lapis. Selalu bentuk 2 lapis ni ada ruang pengudaraan dekat antara bumbung ni. Yang ketiga, bentuk gabungan. Dan yang keempat, yang ni yang senang kita buat lah, bentuk pisang sesikat. Ini adalah pandangan sisi reka bentuk bumbung reban. Seterusnya, kita masuk 2.2.2 iaitu melakar dan melabel pelan 1 unit perumahan ayam dan puyuh. Okey, ni penting sebab soal selalunya naik dekat soalan kertas 1 bahagian B. Ada soalan melakar. Okey, kita tengok jenis reban tertutup bentuk biasa. Okey, kita tengok pelan lakar reban tertutup 1 tingkat berlantai sarap. Dia ada kipas exhaust, lantai luar reban kat sini, ada bidai, ada pintu, ada pad penyejuk udara. Okey, kita tengok pula bagi lantai pelan lakar reban tertutup 2 tingkat berlantai sarap. Okey. Bagi reban ini kita tengok ada pad udara penyejuk, pintu, bidai, lantai luar reban dan kipas exhaust. Okey, reban tertutup lantai tinggi. Okey, bagi reban tertutup lantai tinggi ni selalunya ayam ada ke atas, dekat bawah ada pengurusan sisa saja. Dia 2 tingkat tapi guna bahagian atas sajalah. Okey, ini pelan lakar reban tertutup lantai tinggi. Okey, yang sebelah sini pula pelan lakar reban sangkar bateri ayam penelur. Ni reka bentuk reban sarap tebal. Okey, inilah yang saya cakap tadi, pelan lakar tertutup sarap tebal. Bumbung 2 tingkat ni akan ada ruang pengudaraan. Okey, dekat lantai ni mestilah letak sarap. Selalunya letak sarap apa? Jerami ataupun habuk kayu lah. Okey, kemudian dekat bawah sekali kita ada lantai konkrit untuk memudahkan pengurusan sisa najis ternakan kita lah.
dan tepi ni ada longkang untuk senang pengaliran air lepas kita cuci sisa buangan ternakan. Ni reka bentuk sangkar bertingkat bagi puyuh penelur. Okey, yang ni yang bertingkat, kita tengok ada ni pandangan sisi reban dan sebelah sini pula pandangan hadapan reban bertingkat. Kita ada tempat minuman, tempat makanan. Okey, kat sini kita ada tempat telur untuk jatuh. Okey, kita buat secara menyondong. Ini pun lakaran sangkar puyuh juga, pandangan atas bagi lakaran sangkar puyuh, dan ini pula pandangan depan. Dan ini pandangan sisi. Dan seterusnya lantai sangkar. Okey, selalu kita guna dawai mata punai lah untuk jaring dia. Okey, kita tengok pula 2.2.3 iaitu melakar dan melabel pelan susun atur dalaman perumahan ayam dan puyuh. Okey, kita tengok pelan susun atur reban tertutup. Rajah ni menunjukkan pelan lantai susun atur reban lantai sarap untuk keluasan 914 meter kali 8.5 meter, manakala rajah 2.20 pula menunjukkan pandangan 3 dimensi susun atur dalaman reban lantai tinggi. Okey. Kita tengok pula pandangan susun atur dalaman reban tertutup lantai tinggi. Okey, ni silo makanan. Silo makanan. Ni pelan lantai susun atur reban tertutup lantai tinggi secara atas lah. Okey, ni silo makanan untuk menyalurkan makanan. Tempat simpan makanan lah silo makanan ni. Okey, ni adalah sistem pemberian minuman automatik. Sistem pemberian makanan automatik. Okey, kita ada pintu, ada bidai, ada exhaust, kipas exhaust untuk pengudaraan. Ada tangga lah kalau lantai tinggi ni untuk kita naik atas lah. Kalau tidak nak naik ke mana kan. Okey. Yang ketiga pula, reban tertutup 2 tingkat. Sebenarnya bilangan ternakan dia 20,000 ekor ayam. Keluasan dia 122 meter kali 12 meter. Okey. Ini adalah pelan lakaran dan pelan lantai susun atur dalaman reban tertutup 2 tingkat dengan keluasan yang saya sebut tadi. Okey, apa beza dia? Lantai tinggi, reban lantai tinggi dengan 2 tingkat. Okey, beza dia lantai tinggi atas je yang ada ternakan, dekat bawah pengumpulan sisa. Kalau reban 2 tingkat ni dua-dua ada ternakan lah. Okey. Seterusnya 2.2.4 membina dan menyusun atur satu unit perumahan ayam atau puyuh. Okey, yang ni macam yang kamu buat lah, amali wajib kamu kan. 2.2.5 iaitu menyediakan perumahan ayam dan puyuh, membersih reban dan peralatan, menabur sarap, menyusun bekas makanan dan minuman, memasang pemanas, memasang sumber cahaya, memasang kepungan, melakukan fumigasi, memasang bidai dan memasukkan anak ayam ataupun puyuh. Okey, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 step, iaitu yang pertama membersihkan reban dan peralatan. Yang seterusnya menabur sarap. Yang ketiga menyusun bekas makanan dan minuman. Yang keempat memasang pemanas. Yang kelima memasang sumber cahaya. Seterusnya memasang kepungan, melakukan fumigasi, memasang bidai dan last sekali memasukkan anak ayam atau puyuh. Okey, kita tengok lepas ni satu persatu. Bagi membersihkan reban dan peralatan dilakukan sebelum memulakan penternakan atau sebelum peringkat perindukan bermula. Perindukan ni peringkat ayam masih kecil, iaitu daripada 1 ke 14 hari. Okay, seterusnya perumahan perlu dibersihkan sekurang-kurangnya 21 hari ataupun 3 minggu lah sebelum kedatangan anak ayam yang baru. Okey, seterusnya reban perlu selamat dan selesa, serta kita kena baikilah kerosakan kalau ada sebelum ayam baru sampai.
Okey, keseluruhan reban iaitu dinding, lantai dan siling perlu nyakuman menggunakan bromosep atau potasium permanganat. Okey, reban sistem lantai sarap tebal. Sarap ni kenalah buang 2 minggu sekali sebelum sarap baru diletakkan setebal 25 mm atau 50 mm lah ketinggian dia. Okey, seterusnya sarap perlu disembur dengan bahan pembasmi jangkitan. Kita guna quaternary ammonium compound. Peralatan makanan dan minuman pun kena disinfektan juga untuk pastikan tak ada kuman lah yang terlekat dekat bekas makanan. Kemudian menabur sarap. Sarap ni kita gunakan untuk penternakan sistem sarap tebal. Okey, ingat lagi kan sarap ni kategori dia, jenis dia adalah hasil ketam kayu, serbuk ketam kayu, jerami ataupun sekam padi. Okey, sarap diletakkan setebal 25 mm ataupun 50 mm tinggi. Okey, sarap yang biasa digunakan yang saya sebut tadilah. Kemudian sarap perlu disembur dengan pembasmi kuman jangkitan seperti quaternary ammonium compound. Seterusnya menyusun bekas makanan dan minuman. Bekas makanan dan minuman perlulah disusun mengikut jarak yang sesuai ke umur berdasarkan kepadatan ternakan. Okey, kemudian keperluan bekas makanan dan minuman ayam bergantung kepada jumlah ternakan. Kita tengok jadual ni. Bekas makanan ayam bagi umur 1 hingga 10 hari. Kita letak dalam bekas atau dulang makanan berukuran 457 mm kali 457 mm kali 25 mm untuk 100 ekor. Kalau 200 ekor, kita guna 2 dulang lah. Okey, seterusnya selepas 10 hari, barulah bekas makanan gantung kita guna yang berukuran bulat 406 mm bagi 3 bekas ataupun berukuran bulat 305 mm bagi 4 bekas. Okey, bagi bekas minuman ayam pula, bagi 1 ke 14 hari, kita guna bekas minuman 9 liter air sehari bagi 100 ekor. Kemudian selepas 14 hari, kita guna 2 bekas minuman automatik bagi 100 ekor juga. Dan seterusnya 21 hari ke atas, kita guna 1 bekas minuman 7.6 liter air sehari bagi 25 hingga 30 ekor ayam. Okey, memasang pemanas. Alat pemanas penting untuk memastikan suhu dalam reban bersesuaian dengan keperluan haba yang diperlukan oleh anak ayam. Okey, alat pemanas Gasolite hover digunakan. Okey, ni Gasolite hover tu. Dan digantung di tengah bulatan kepungan dengan ketinggian 910 mm. Okey, suhu mempengaruhi pembesaran anak ayam dan memastikan anak ayam terhidup. Okey, bagi anak ayam yang baru lahir, baru menetas, dia sangat sensitif lah dengan suhu. Kita tengok kawalan suhu ayam. Hari pertama, suhu reban kena 35 darjah Celsius. Hari kedua pula sampai ke hari ke-7 seminggu, 33 darjah Celsius. Hari ke-8 hingga ke hari 14, 28 darjah Celsius. Dan hari ke-15 dan seterusnya, 23 darjah Celsius. Okey, nampak tak? Semakin awal-awal dia lahir, dia menetas, kita guna suhu yang tinggi. Sebab apa? Waktu ni anak ayam bulu dia sikit kan. Jadi dia perlu haba lah untuk memanaskan badan dia sebab tak ada bulu. Okey, kalau dah makin besar, dia dah banyak bulu dia makin lebat. So dia perlu sejuk sikit lah. Okey, dekat tempat kepungan ni kita kena letak termometer untuk sentiasa pantau suhu reban. Okey, dekat sini kita buat kepungan. Kepungan ni guna plywood ataupun zinc. Okey, mesti bulat lah, tak boleh segi-segi sebab kita takut anak ayam tu tercedera, takut dia tersepit. Okey, kemudian kita ke slide seterusnya. Memasang sumber cahaya. Lampu kebiasaannya berwarna oranye dengan tahap cahaya 5 ke 25 watt. Tak boleh lebih lah, takut panas. Okey.
Kemudian kadar 1 watt bagi 1 meter persegi keluasan lantai dengan ketinggian 2.4 meter dari lantai. Lampu yang biasa digunakan adalah lampu pijar. Okey, apa fungsi lampu ni adalah untuk haba jugalah. Dan sumber cahaya. Seterusnya memasang kepungan. Kepungan dibuat pada peringkat perindukan bertujuan untuk memastikan suhu yang bersesuaian untuk anak ayam bagi peringkat perindukan. Okey, ia dibuat berbentuk bulat supaya anak ayam tidak berkumpul pada satu sudut sahaja yang boleh menyebabkan lemas dan mati ataupun tersepit. Okey, selalunya kita buat kepungan ni berumur 1 hingga 14 hari. Peringkat perindukan kan tadi yang saya cakap tu. Seterusnya melakukan fumigasi. Fumigasi adalah kaedah pembasmian kuman untuk hapuskan kuman lah ataupun memusnahkan organisma berpenyakit bahaya dalam reban dengan menggunakan fumigan. Okey, fumigan adalah bahan kimia yang dilepaskan ke atmosfera dalam bentuk gas ataupun asap. Inilah contoh dalam gambar ni. Okey, tujuan fumigasi adalah untuk memusnahkan organisma penyakit yang dapat menjangkiti anak ayam, terutamanya penyakit berjangkit seperti fall typhoid, pullorum, epidemic tremor, infectious bronchitis dan chronic respiratory disease CRD. Okey, fumigasi ni selalunya dilakukan sebelum memulakan penternakan ataupun sebelum peringkat perindukan bermula. Sebelum kita masukkan ayam yang baru, kita buat fumigasi. Okey, bahan fumigasi yang digunakan adalah formalin dan potasium permanganat. Seterusnya memasang bidai. Bidai digunakan untuk menutup keseluruhan reban yang hendak dijadikan perindukan. Tujuan bidai ni adalah untuk menghalang haba keluar dengan cepat. Okay, selain tu dia untuk elakkan pergerakan atau tiupan angin yang kuat lah daripada masuk ke dalam reban. Kemudian untuk mengelakkan gangguan dari luar, contohnya haiwan lain lah yang boleh menyebabkan anak ayam terkejut dan stres. Okey, anak ayam ni cepat stres. Jadi kita kena lindung dia dengan bidai. Okey, material bidai yang kita gunakan selalunya kanvas, plastik biru ataupun guni dedak dan jaring hitam. Memasukkan anak ayam ataupun puyuh. Anak ayam perlu dilepaskan berhampiran dengan bekas air minuman yang telah dicampur vaksin anti-stres. Okey, bila anak ayam sampai dekat tempat kita, kita kena bila naik lori ni dia selalunya stres. Jadi kita kena letak dia dekat dengan bekas minuman yang telah dicampurkan dengan vaksin anti-stres untuk bagi dia tak stres lah. Okey, kemudian pemberian makanan dilakukan selepas 1 jam. Anak ayam berada dalam perindukan. Kita kena sentiasa pantau untuk tengok keadaan dia untuk pasti dia selesa. Okey, ni susun atur ladang dan perumahan ternakan. Okey, kita boleh tengok kawasan ladang ternakan nombor 1 ni. Okey, nombor 1 kita letak pos pengawal dan kegiatan disinfektan bagi pengunjung ataupun pelawat. Okay, kat sinilah kalau orang masuk ataupun kita pun masuk pekerja-pekerja masuk, kita letak pembasmi kuman dekat tayar ataupun kasut. Okey, kemudian nombor 2 ni dan 3 pintu masuk yang terdapat disinfektan kenderaan. Okey, yang keempat tempat letak kenderaan, tempat parking lah yang bahasa mudahnya. Okey, yang kelima pejabat. Pejabat ni kita letak ke depan untuk memudahkan urusan staf ataupun urusan keluar masuk ataupun urusan rasmi pejabat. Okey. Yang keenam, nombor 6 ni rumah pekerja. Rumah pekerja pun kita letak ke depan untuk memudahkan pemantauan. Kan dekat dengan pejabat senanglah nak punch card ke apa ke kan. Okey, yang nombor 7 ni tempat penyelenggaraan bangkai ataupun incinerator. Yang ke-8, nombor 8 stor peralatan. Nombor 9 stor makanan. 10 stor sarap. Kat sini lah kita letak jerami
ataupun sekam padi ataupun serbuk kayu. Okey, yang ke nombor 11 adalah stor pengumpulan dan penyimpanan telur. Okey, yang ke-12 reban penakaian. Reban penakaian, ingat lagi tak yang saya cakap minggu lepas kan? Kalau tak silap, minggu lepas. Okey, penakaian ni apa? Penakaian ni tempat di mana kita asingkan ternakan yang sakit. Okey, nombor 13 dan 18. Kat sini dah kita letak nombor 13 hingga 18. Okey, ni kat sini lah rebannya. Dan yang biru ni adalah punca air. Okey. Okey, dah habis topik 2.2 iaitu perumahan poultry. Okey, jadi sekianlah untuk kelas hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi kalau ada masa. Jangan lupakan saya.